Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan dia, siapa tadi bagi jawapan tadi? Apa jawapan yang awak Turun dapat? air. Turun air. Oh, Adam, ada. Okey, apa jawapan yang awak dapat? Saya nak tahu jawapan dulu. Negatif 75 meter. Negatif 75 meter ni jawapan awak bagi ya. Okey, orang lain pun sama kot. Kita tengok soalan dia, kita baca soalan dia. Ingat, matematik ni kita tak nak baca banyak kali kalau boleh. Kita baca dan kita highlightkan dia. Seekor burung camar terbang pada ketinggian 12 meter di atas aras laut. Kalau aras laut kita macam ni laut. So maksudnya dia berada di sinilah. 12 meter di atas aras laut. Okey, pada ketika itu seekor ikan lumba-lumba berada 85 meter di bawah paras laut. Ikan mesti ada di bawah laut. Okey, ikan ni pula ada di bawah sebanyak 84 meter. Okey. Di bawah tepat di bawah burung camar itu terdapat seorang penyelam berada 12 meter di atas ikan lumba-lumba itu. Pening dah. Burung camar, ini burung camar. Pada ketika itu seekor yang bawah ni ialah ikan lumba-lumba. Okey. Tepat di bawah burung camar itu, manakala seorang penyelam berada 16 meter di atas ikan lumba-lumba. 16 meter di atas ikan lumba-lumba. Kat mana tu? Makin ke bawah ke ataupun dia ke atas? Ni kalau lumba-lumba kat sini ya. Kalau lumba-lumba kat sini. 84 meter di bawah aras laut. Penyelam ni berada 16 meter di atas ikan lumba-lumba. So macam mana tu? Maksudnya penyelam ni kat sini lah. 16 meter. Sini sampai sini 16 meter. Bukan daripada aras laut daripada ikan lumba-lumba, daripada bawah. Kemudian burung camar terbang ke bawah sejauh 5 meter. Terbang ke bawah sejauh 5 meter. Okey, dia turun sikit. Dia turun 5 meter. So burung camar dekat sini sekarang. Itu jarak menegak dalam meter di antara burung camar dan penyelam. Okey, so sekarang ni kita akan kira sini, paras ni, ini burung camar kat sini ya. Burung camar, penyelam kat sini. So berapa jaraknya tu macam mana kita nak kira? Kita ambil sini sampai. Itu yang kita nak. Kalau kita lukis macam tu lah. Kalau kita nak kira macam mana? Okey, kita kira atas dulu Kita kira atas dulu. Burung camar ni asalnya 12, dia turun sikit 5. So berapa daripada aras laut sekarang ni? 7. 7 Sebab kita ambil 12 tolakkan dengan 5 kat sini. So kita akan dapat 7. Okey, kedudukan burung camar yang baru ialah 7. Betul ke? Okey, betul. Kedudukan burung camar yang baru 7 meter. Okey, penyelam pula daripada 84 meter dia naik 16 meter. So berapa kedudukan penyelam yang baru? Daripada 84 duduk kat bawah, dia boleh naik sikit, maksudnya kita kena tolak lah 16. So jaraknya berapa? 68. 68. Betul ke? Let's check. Kedudukan penyelam ialah 68. Okey, 68. Sebab dia di bawah, dia akan jadi negatif. Okey, kita ada burung camar 7, penyelam negatif 68. So jarak menegak, maksudnya antara kedua-duanya ni, berapa jaraknya? Macam mana nak tambah ke nak tolak? Tolak. Boleh tak? Kena tolak. Sebab apa? Sebab negatif ni. Ataupun awak boleh congak lah. Kalau sini tadi awak kira sini ialah 7. Sini jarak yang kecil ni sebenarnya jauh jaraknya 68. So awak kena jumlahkan kedua-duanya. Kalau dari segi pengiraan kita akan tolak. 7 tolak negatif 68 jadi tambah. Sebenarnya tambah lah.
atau akan dapat jawapannya 75 meter. Okey, jawapannya positif ke negatif? Jawapannya ialah tak ada positif negatif sebab dia nak apa? Dia nak jarak menegak. Dia nak jarak menegak. So jawapannya ialah positif 75 meter. Okey, dapat tak? Dapat. Soalan ni memang kena hati-hati ya. Kalau kita bagi nombor biasa mungkin awak boleh kira. Kalau terus direct macam ni, awak dah pandai dah. Boleh kira. Tolak-tolak jadi tambah. Betul? Tapi kalau dia bagi dalam bentuk kebat ni, ayat ni pening sikit lah. Okey, suatu kuis matematik mengandungi 40 soalan. Betul? Memang biasa kuis 40 soalan. Setiap jawapan yang betul diberi 5 markah. Kalau awak jawab betul, awak akan dapat 5 markah. Dan setiap jawapan yang salah ditolak 3 markah. Maksudnya satu salah, tolak 3, satu betul tambah 5. Sofian dan Ridwan telah menyertai kuis itu. Sofian menjawab 36 soalan. Okay, saya highlightkan dulu. Semua ada 40 soalan. Betul tambah 5, salah tolak 3. Okey, Sofian ni dijawab 36 soalan dengan betul. Manakala Ridwan ditolak 24 markah bagi jawapan yang salah. Berapakah soalan yang dijawab oleh Ridwan? Macam mana nak kira? Bahagi. Ridwan ditolak 24 markah. Ditolak 24 markah maksudnya dia jawab salah lah. Okey, jadi disebut kalau satu salah 3. Saya ni kalau 24 markah, kita akan bahagi dengan 3. Kita akan dapat berapa? 8. 8. Maksudnya dia jawab 8 soalan yang salah. Okey. So jawapan dia ada 8 soalan yang dijawab salah. Betul ke salah kita pun check. Okey, betul. Macam tu ha. Okey, soalan B. Hitung beza antara markah Sofian dan markah Ridwan. Macam mana? Sekarang ni kita anggapkan Sofian dengan Ridwan dia mesti jawab 40. Walaupun dia bagi macam ni saya buat pembahagian 2 macam ni. Saya buat 2. Satu Sofian. Seorang lagi Ridwan. Okey, Sofian dan Ridwan. Sofian ni dalam soalan disebut Sofian menjawab 36 soalan betul. Yang betul dijawab 36. Okey, rasa-rasa yang salah berapa yang dijawab? 4. 4 lah. Sebab mesti dia kena jawab 40. Nak tak nak dia mesti jawab 40 soalan. Okey, Ridwan pula. Tadi kita tolong kirakan kan, dia ada 24 markah tolak, maksudnya dia jawab salahnya ialah sebanyak 8 soalan yang salah. Okey, yang betul berapa dia jawab? 32. 32. Okey, sampai sini kita pun kira. Kalau betul darabkan dengan 5, kalau salah darabkan dengan negatif 3. Sebab kita kena kurangkan lah. Kalau betul darabkan dengan 5, kalau salah darabkan dengan negatif 3. Okey, berapa pengiraannya? Kita pun dapat 36 darab 5, kita dapat berapa? Kan calculator. Boleh pakai calculator ya, form 1 dah boleh pakai calculator. Okey, 180. 180. Betul? Okey, 4 darab 3 12. negatif negatif 12. So jumlahnya berapa? 180 kena tolakkan dengan 12. Okey, so akan dapat 168. Boleh kot tak? Belajar matematik kena ada calculator, ada pen, pensel, ada buku. Okey, kita kira Ridwan pula. Ridwan, 32 darab 5. Boleh kat bawah lah. Berapa 32 darab 5? 160. 160. Okey, 8 darab ni negatif 3. 8 darab negatif 3. Negatif 24. Negatif 24. Okey, cuba kira jumlah dia. 160. 160 tolakkan dengan 24. So akan dapat 36. 36. Okey, balik semula soalan. Hitung beza. Hati-hati bukan main jumlah semua je.
Soalan nak hitung beza Sofian dengan markah Ridwan. Kalau beza, bahasa Melayu beza dalam matematik, beza ni maksudnya apa? Tolak. Tolak. Okey, kita pun tolaklah Sofian. Tolakkan dengan Ridwan. 168. Sofian tolak Ridwan 136. So kita akan dapat satu jawapan. Berapa jawapan dia? 32. Okey, betul ke salah? Kita pun cuba cek. Buka jawapan. Okey, betul. Itulah jawapan dia. Dalam buku dia buat panjang macam ni. Pening lah. Kalau boleh buat macam ni lagi nampak, lagi mudah ya. Yang penting jawapan dia betul. Kalau jawapan salah lah. Okey, next. Muka surat 8. Okey, soalan dia. Hitung setiap yang berikut. Okey, soalan nombor 1 dia ialah negatif 8/9 darab negatif 41/3 tambah 25/6. Sebenarnya kalau guna kalkulator awak akan dapat jawapan dia tau. Awak tekan semua direct kalkulator akan dapat jawapan dia. Tapi awak kena tahu teknik lah sebenarnya. Sebab tu kita belajar buat emas supaya teknik awak tu. Untuk form 1 memang boleh tekan kalkulator direct. Tapi bila awak masuk je form 2, form 3 awak belajar algebra. Tajuknya algebra. Kalau pandai kalkulator belum tentu pandai algebra. Sebab apa? Okey. Algebra dia akan bagi soalan macam ni. Negatif 89A darab negatif 41/3A tambah 25/6B. Dia ada A, B, dia ada unknown. Dia pakai A ke B ke C tak kisah, dia pakai unknown. Okey, bila soalan macam ni pelajar akan confuse. Nak tekan kalkulator tak keluar A, B tau. Dia keluar nombor je. Tak ada huruf-huruf unknown, tak ada. So awak kena tahulah konsep dia punya basic matematik tu awak kena tahu. Walaupun kita boleh pakai kalkulator tapi awak kena tahu. Okey, contoh soalan PT3. Contoh soalan PT3 dia bagi macam ni tau. Contohnya negatif, dia akan keluar macam ni, negatif 89 darab, lepas tu dia bagi satu kotak. Isi apa dalam kotak itu. Okey, kalau tekan kalkulator terus akan dapat jawapan terus kat bawah. Sedangkan yang ini awak tak tahu nak kira macam mana. Okey, lepas tu dia akan bagi kotak lagi. Lepas tu dia akan bagi kotak lagi. Kotak-kotak ni kena isi. Kalau kat sini salah, maka kat bawah ni pun awak akan hilang markah. Salah atas ni automatik yang bawah ni akan hilang. Itu bahayanya. So kena pandai kira walaupun boleh guna kalkulator. Okey, so kita nak kira apa dulu ni? Kita belajar buat emas. Ada apa yang kat sini? Ada apa kat sini? Ini ialah operasi darab. Kena pasti ya. Nampak soalan kena pasti. Ini operasi darab. Ini operasi tambah. Lepas tu ada bracket. So kita nak kira mana dulu? Darab ke tambah dulu? Tambah. Yes, tambah dulu. Walaupun sepatutnya ini darab dulu. Kalau kita belajar ini darab dulu. Lepas tu bahagi. Lepas tu baru tambah, baru tolak. Ikut turutan macam tu. Tapi sebab ada ni, ketua yang paling besar ni, ada bracket ni, kena selesaikan bracket. Maka terhapuslah darab bahagi tambah tolak. Bracket tu. Okey, negatif 89. Tu kira berapa dalam kira tak? Okey, 4/3 tambah 1 negatif 12/13/3 tambah dengan bawah darab atas tambah, jangan terbalik, 12/17/6. Betul? Okey, kalau pecahan mesti samakan bawah. Bila samakan bawah darab 2. Yang ni pun darab 2. So saya akan dapat berapa? Saya akan dapat negatif 2 kecilnya. Negatif 26/6 tambah 17/6. Okey, sampai sini
hutang 16 bayar 17. Hutang 16 bayar 17. Jadi operasi apa? Operasi tolak. Hutangnya banyak sangat dibandingkan yang dia bayar hutang orang. Tolak 26 tambah 17. 26 tolak 17 akan dapat 9 sebab hutangnya besar. So jawapannya negatif 9 per dengan 6. Sebab apa? Kita akan potong-potong. 9 bagi 9 1. 9 bagi 9 1. 8 dengan 6 boleh kecilkan tak? Boleh. Apa? Boleh. Guna sifir berapa? 2. 8 bagi 2, 4. 6 bagi 2, 3. Okey, dah tu yang paling kecil. Okey, kita pun kira 4 darab 1. Berapa jawapan dia? 4 darab 1 jawapannya ialah 4. 4. 1 darab 3 jawapannya 3. 3. Okey, ingat negatif bertemu negatif. Darab negatif. Perempuan dengan perempuan. Boleh salam ke tak? Boleh. Boleh. So kalau boleh dia adalah positif. Ataupun tak nak tulis positif, buat 4/3 pun betul. Tapi ni belum habis lagi ya. Tak cantik lagi. Kalau kita panggil tak cantik. 4/3 tak cantik sebab 4-nya besar atas tu. So tukar kepada Nombor pecahan bercampur. nombor bercampur. Jadi 1 1/3. 1/3. Boleh kan guna kalkulator tu? Ya. Pandai ya. Okey, soalan nombor 2. Siapa nak bagi jawapan? Saya. Okey, apa jawapan dia? Jawapan dia yang last kali tu 2. Okey, nombor 2 jawapan dia 2. Betul. Okey, nombor 3 nanti cuba kira. Kira sampai dapat. Nombor 3. Saya juga. Itu dia jawapan dia. Jawapan dia yang last kali negatif 1/3. Negatif 1/3. Okey, betul juga. Nombor 4. Saya jugalah. Orang yang sama tak nak sebut biar tak apa. Cepat sikit. Jawapan last dia sekali negatif 2/1/10. Negatif 2 1/10. Okey ah. Pastikan dapat jawapan ni. Ini jawapan yang betul semua ni. Nombor 2 jawapan dia 2. Nombor 3 negatif 1 1/3. Nombor 4 negatif 2 1/10. Ini muka surat 8. Okey, next. Muka surat 9 soalan panjang. Patah balik semula soalan panjang. Saya ada scan. Soalan panjang. Okey, muka surat 9 pecahan. Ni cerita pasal pecahan ya. Di dalam sebuah kelas, 4/7 daripada jumlah bilangan murid adalah murid lelaki. Dalam kelas mestilah ada lelaki dan perempuan lah. 2 je jantina ya. Okey, lelaki 4/7. Maksudnya dalam kelas tu daripada semua pelajar, kalau 100, 100 lah. 4/7. Jadi, perempuan berapa? Dalam bentuk pecahan. 3/7. Yes, 3/7. Kita kena buat macam tu. Jika 2/5 daripada murid lelaki tu, dia sebut atau 8 murid lelaki memakai cermata. Okey, lelaki ni dia pecahkan pula. Dia pecah kepada lelaki yang pakai cermin mata, lelaki yang tidak pakai cermin mata. Yang pakai cermin mata bilangannya ialah 8 orang. Ini lelaki ya. Yang pakai cermin mata 8 orang. Ataupun bersamaan dengan 2/5. 2/5 daripada lelaki je. Jadi yang selebihnya 3/5 daripada lelaki je tak tahulah berapa. Itu bilangan murid perempuan di dalam kelas itu. Macam mana kita nak kira? 2/5 ni, pelajar lelaki ni adalah 8 orang. 8 murid lelaki. Jadi kita tahu berapa jumlah semua pelajar tu dengan cara 8 ataupun kalau saya kira macam ni tau. Ya, saya faham macam ni. 2/5 daripada dalam matematik darab. Daripada pelajar lelaki. 2/5 daripada jumlah pelajar lelaki adalah bersamaan dengan 8 orang.
Sama lah macam ni kan. 2/5 daripada pelajar lelaki yang pakai cermin saja 25 adalah 8 orang. Jadi kalau lelaki saja, jumlah pelajar lelaki saja ialah 2/5 pindah sini, awak akan dapat 8 darab 5/2. Tahu tak tu? Pernah belajar tak? Kalau pindah-pindah ni. Rasa macam dah belajar kan? Negara sekolah rendah. Kan? Kita pindah, maka kita akan dapat 2, 1, ini 4. Lelaki ialah 20 orang. Betul lah kawan cakap tadi, 8 bahagikan dengan 2/5 ia 8 darab, terbalikkan 5/2. So pelajar lelaki kita ialah 20 orang. Yang 47 ni adalah 20 orang. Okey, pelajar perempuan saya akan kira macam ni. 4/7 darabkan dengan semua jumlah pelajar adalah 20 orang. Daripada lelaki 47 ni, daripada jumlah pelajar, tak mau pakai P, ni macam perempuan. Daripada semua jumlah pelajar, jumlahnya ialah 20 orang. Jadi jumlah pelajar semua 20 darab 7, 4. So akan dapat 5, ni potong, akan dapat 35. Jumlah pelajar ialah 35. Dalam kelas tu jumlah pelajarnya adalah 35. Lelaki perempuan ada 35. Kalau lelaki dah ada 20 orang, jadi perempuan ada balance-nya ialah 15. Faham tak? Pening? Boleh tak? Saya rasa awak ada teknik lain kot. Corona dia ajar teknik lain. Macam kawan cerita tadi, 8 bahagi siapa tadi? 8 bahagi dengan 2/5 Kenapa 8 bahagi 2/5? Dia tukar operasi ke sebelah sebab yang 2 tu patutnya darab 5 dia tukar kepada bahagi. Lepas tu 5 tu atas dia bahagi. Lepas tu tukar ke sebelah dia jadi darab. Okey, betul lah tu. Betul. Maksudnya awak kena faham yang ni dulu. Faham yang ni maksudnya operasi ni memang macam tu. Kalau darab, pindah sebelah, dia lalu je ni. Lalu pagar terbalik ni, saya panggil pagar terbalik. Kalau darab, dia akan jadi bahagi. Kalau bahagi jadi darab. Kalau tambah jadi tolak. Kalau tolak jadi tambah. Yes. Awak dah belajar masa sekolah rendah. So, mudahlah. Yang penting awak nak tukar dia punya pecahan kepada ini. Nak fahamkan ni. So jawapannya ialah dia nak hitung bilangan murid perempuan, jawapannya ialah 15. Betul? Jawapannya 15. Betul. Pecahan ni apa-apa pun kita mesti darab dengan jumlah semua. Katakan kelas tu ada 7 orang. Kalau saya kata 3/7 daripada 7. So darab. So, yang jadi 3/7 daripada 7 kita darab, kita akan dapat 3. Okay, next. Soalan nombor 2. Izzati, Aileen, Rina dan Susan berkongsi sejumlah stem. Izzati dan Aileen masing-masing mengambil 1/4 dan 1/8 daripada jumlah stem. Selepas itu, Rina pula ambil 7/10 daripada baki stem itu. Akhirnya, kesemua baki stem diambil oleh Susan. Jika Susan mendapat 42 keping stem, cari bilangan stem pada asalnya. Maksudnya daripada bawah nak ke atas balik. Okay, saya buat pecahan dulu. Ceritanya ialah Izzati, lepas tu Aileen, lepas tu Rina, dan last sekali ialah Susan. Kita asingkan 4 orang ni. Izzati dan Aileen, 2 orang ni. Izzati dan Aileen masing-masing diambil 1/4. Izzati 1/4, Aileen 1/8 daripada jumlah stem. So darabkan dengan J lah. J ni ialah jumlah.
Daripada tukar dalam bahasa matematik daripada tu darab. Jumlah 7 stem itu. Okay, stem itu. Maksudnya apa tu? Bukan jumlah. Rina hanya ambil 7/10 daripada baki stem yang Aileen dengan Aileen Izzati dapat. Akhirnya semua baki stem diambil semua. Contoh ambil last lah. Jika Susan mendapat 4 keping, cari jumlah bilangan asalnya. Sekarang ni, tengok sekarang ni jumlah semua diambil oleh Izzati dengan Aileen. Izzati 1/4, Aileen 1/8. Rina ni dia hanya ambil 7/10 daripada kecuali baki, maksudnya dah tolak 2 orang ni, dia akan ambil 7/10. Jadi Susan pun akan ambil 3/10. Tapi dia bukan pada jumlah dari baki. Okey, kita anggapkan semua ni adalah satu. Semua orang, kalau ikut belajar pecahan, semua orang dapat bahagiannya ialah satu. Okey, saya tolakkan dengan Izzati 1/4 dan juga Aileen. Saya tolakkan semua, tolakkan 1/4 Izzati dan juga Aileen. So, berapa baki yang awak dapat? Cuba kira. Satu tolakkan dengan 2 tambah 3, 3/8. So akan dapat 5/8. 5/8 ni untuk apa? 5/8 ni untuk apa? 5/8 ni baki lah. Kalau semuanya jumlahnya ialah 1, dia tolak Izzati 1/4, tolak Aileen 1/8. Maksudnya baki yang tinggal ialah 5/8 dikongsi oleh 2 orang, 5/8. Tak tahulah berapa kan, tapi tahu dia 5/8 je. Dia 5/8. Maksudnya dia orang berdua ni ialah 3/8. Dia orang berdua ialah 3/8. Dia orang R dengan S ni, Rina dengan Susan ni 5/8. Okey. Susan dia bagi siap-siap. Susan mendapat 42 keping. 42 keping. Susan mendapat 42 keping. Jadi saya akan kira bahagian Susan je. Susan ialah hanya dapat 3/10 daripada 5/8 bersamaan dengan berapa? Cuba kira, ini 2, ini 1. So 3/16. Susan dapat 3/16 bersamaan dengan 42 keping. Susan dapat 3/16 bersamaan dengan 42 keping. So macam tadi kita akan kira balik. Jawapannya ialah 42 bahagi dengan 3/16. So 42 darab dengan 16/3. So jawapannya ialah 224. So jumlah stem semua ialah 224. Dah pening dah tu tengah hari ni. Faham tak? Ini soalan kebat ya. Ini soalan kebat. Pecahan. Ini susah sikit dulu. Boleh tak? Okay, next. Muka surat 10. Tak payah bincang sebab dia sangat mudah. Menurun, menaik je. Muka surat 11. Yang ni pun sebenarnya boleh pakai kalkulator. Muka surat 11 tu boleh guna kalkulator jawapan dia. Kita cek jawapan awak dapat tak? Muka surat 11. Okey, ini jawapan dia. Nombor 1, 5.04. Dapat ke belum? Ya. Dapat. Okey, nombor 2, jawapan dia 1.65. Itu nombor 2. Muka surat berapa cikgu? 11. Muka surat 11. Surat 11. Okay, terima kasih. Yes, muka surat 11. Hilang.
Muka surat 11. Okey, nombor 3. Negatif 9.97. Nombor 4. Negatif 1.06. Awak nak guna kalkulator boleh, tapi awak kena buat cara macam ni. Maksudnya kurangkan step by step. Yang macam saya ajarkan. Kalau macam tambah dengan darab, kita akan buat darab. Buat macam dulu. Tekan je kalkulator ni. 45 darab 28 dapat ini. Okey, sampai sini tekan lagi. Ini dapat ini. Kena buat satu persatu. Nampak? Daripada 3 nombor, dia kurangkan jadi 2 nombor, baru jadi 1 nombor. Nampak kita punya jalan kerja tu. Okey, kalau macam ni pun, mestilah kira bahan dulu. Dapat 1.6. Tinggal apa? Tolak dengan tambah. So, mesti tolak. Kita jumpa tolak dulu. Tolak tambah ni disertai jumpa dulu kena buat. Okey, sebab ditolak-tolak jadi tambah. Okey, dah 2 nombor tambah 1.05 dapat jawapan. Buat step by step. Okey, nombor 5. Negatif 1.8. Betul? Nombor 6. Betul. Ambil jawapan ni, nanti awak buat balik jalan kerja. Saya nak jalan kerja tu. Negatif 6.42. Nampak lagi nombor 6. Nombor 7. 1.26. Dan nombor 8. Negatif 4.02. Walaupun boleh direct dengan kalkulator, tapi kena biasakan buat jalan kerja. Okey, next saya nak bincang yang soalan panjang ini. Okey, bat ni. TP4, TP5 ni. Saya ingat pula ya. Okey, ni cerita pasal perpuluhan pula. Perpuluhan ni lagi membahagikan daripada pecahan sebenarnya. Ni muka surat 12 Ni muka surat 12. Okay. Jeffrey dan Zamri keluar dari pintu sekolah pada masa yang sama. Jeffrey berjalan menuju ke kanan sejauh 48.2. Okey, disebut kanan kiri, saya akan buat gambaran lah. Okay, kita pun lukis. Ni pagar sekolah. Okey. Jeffrey berjalan menuju ke kanan sejauh. Okey, ni Jeffrey. Dia berjalan sampailah kat sini ialah 48.2 meter. Kemudian berpatah balik ke kiri. Dia dah jalan sini 48.2. Dia patah balik sini sejauh 53.6. Nampak saya lukis. Dia dah lepasi pagar sekolah tau. Sebab dia ke depan 48. Tiba-tiba dia patah balik makin jauh. Okay, Zamri berjalan menuju ke kiri. Zamri ni memang start ke kiri terus. Warna merah. Sejauh 32.7. Okey, ni Zamri. Zamri bergerak 32.7 ke kiri. Dan kemudian berpatah balik bertemu dengan Jeffrey. Dia pun bertemu kat sini. Dia pergi ngetih sekejap oleh mamak. Okey, berapa jauhkah Zamri perlu berjalan balik untuk bertemu Jeffrey? Macam berapa jauh? Macam nak kira? Okey, kita kira macam ni. Kita ambil jarak semua ni. Daripada 32.7 sampai 48.2. Ini ke ini. Jumlah kan kena jumlahkan. So akan dapat 48.2 tambah 32.7. So jarak antara dua orang tu sebelum dia orang patah balik tu, tekan kalkulator berapa jawapan awak dapat? Saya tak ada kalkulator. Cuba tekan. 48.2 tambah 32.7. 80.9. 80.9. Jadi, tahu Zamri ni patah balik sebanyak ni, kita akan tolak balik dengan Jeffrey punya patah balik. Jeffrey patah balik tadi ialah tolak 53.6. Dia punya laptop ni hujung-hujung dia tulis dia jadi macam ni. Okey, 536. So, berapa dapat? 27.3. Betul? Maksudnya kena patah balik sedikit je. 27.3. Tu jawapan dia. Zamri dia patah balik hanya sikit je sebab Jeffrey dah melepasi pagar sekolah. Dia patah balik sikit dapat. Dia hanya berjalan sejauh 27.3.
Tak. Sebab tu kena buat gambar. Kalau tak buat gambar tak nampak. Okey, soalan B, nyatakan jarak dalam meter tempat pertemuan mereka dari sekolah. Daripada pintu sekolah. Tadi kan saya kata dia jumpa kedai mamak ni. Dia jumpa kedai mamak kat sini. Kat sini. Jadi berapa jarak dengan pagar sekolah kat sini? Kita nak kira. Cara dia 3.7 ni. Ini sebenarnya tolakkan dengan Zamri balik tadi. So 32.7 tolakkan dengan 27.3 akan dapat 5.4 meter. Berarti sebab dia berada di sebelah kiri, jawapan awak negatif 5.4. Kalau jawapannya ada di sebelah kat sini, dia positif. Bila sebelah kiri dia akan jadi negatif. Menunjukkan dia ni ke kiri. So dapat jawapan dia negatif 5.4. Puncak gunung ada kaki pula. Puncak ni yang paling atas lah. Kalau sebut puncak maksudnya paling aktif 9.8 darjah Celsius. Manakala suhu di kaki gunung ni, kaki gunung tak sampai puncak lagi, adalah 6.2 lebih tinggi. So orang nak tambah. Jawapan makin membuka makin besar. Apa jawapan yang satunya? Negatif 9 tambah jadi negatif 9 tambah 6.2. Negatif 3.6. Okey, berapa dapat? Negatif 3.6. Negatif 3.6. Negatif 3.6 negatif 3.6. Sebab suhu ni makin besar nilai negatif dia makin sejuk. Jadi sepatutnya kaki gunung tak berapa sejuk sangat. Logik lah ya. Kalau ada sekarang ni puncak kat sini, katakan awak ada kat sini. Dia mungkin jadi negatif 12. Makin besar negatif tu makin sejuk. Jadi kaki gunung tak berapa sejuk, kurang sikit dengan puncak gunung. Okey, pada waktu tengah hari, suhu di puncak gunung dan kaki gunung masing-masing meningkat 2.6 dan 4.3. Tengah hari lah. Okey, tak apa. Kita kira yang pagi dulu. Sebab ni dah sampai tengah hari, kena kurangkan lagi. Cari suhu lokasi Muhan pada waktu pagi. Muhan berada di tengah-tengah gunung itu. Muhan berdiri kat sini. Itu Muhan. So macam mana kita nak kira? Sebab dia berada di tengah-tengah, kita akan bahagi dua. Iaitu negatif 9.8 tambah dengan negatif 3.6. Awak kena bahagikan dengan 2. So berapa jawapan awak dapat? Negatif 6.7. Negatif 6.7. Okey. So jawapannya pada waktu pagi ialah negatif 6.7. Itu perbezaan suhu di puncak gunung dan kaki gunung pada waktu tengah hari. Okey, ni yang tadi dia kata ada peningkatan suhu. Jadi kita pun kira suhu kat sini pada waktu tengah hari. Suhu yang ni pada tengah hari, suhu yang ni pada tengah hari. Lepas tu kena bezakan perbezaan. Okey, kira puncak dulu. Berapa dapat? Negatif 7.2. Negatif 7.2. Yang kaki gunung? 0.7. 4.7 tu negatif ke positif? Positif. Positif sebab dia dah lebih 4.3. Positif. So beza dia macam mana? Tolak. Beza dia. Tolak negatif 7.2. Okey, ataupun kita ambil yang paling panas dulu. Kita akan ambil 0.7 tolak negatif 7.2. Sebenarnya akhirnya dia adalah tambah. Yes, tambah. So jawapannya 7.9 darjah Celsius. Okey, sebuah kelas terdiri daripada 32 orang murid. Mengutip RM9.50 setiap orang untuk mengadakan jamuan kelas. Mereka merancang untuk membelanjakan RM128 untuk nasi ayam.
RM25 bakinya untuk aiskrim dan RM78 untuk kek dan minuman. Hitung baki wang yang boleh dipulangkan kepada setiap orang murid. Rasanya yang ni awak dah biasa buat kot, ni senang je kan. Soalan ni tak susah lah sebab kita boleh dapat gambaran dia. Berapa dulu kutipan duit yang dia kutip tu. Macam mana kita nak kira duit yang dia kutip? Kita darabkan je 32 orang pelajar darabkan dengan RM9.50. So berapa dapat jumlah kutip? 304. Okey, mereka merancang untuk membelanjakan RM128 untuk nasi ayam. Kita pun tolak lah. Dia kata nak belanjakan RM128 untuk nasi ayam. Tolak sebanyak RM128. So akan dapat 176. 176. Okey, 176. 2/5 daripada bakinya untuk aiskrim. Okey, baki dia 176. Jadi kalau 2/5 daripada baki 176, so berapa dia dapat? RM70.40. Okey, aiskrim saja dia beli RM70.40 dan RM78.40 untuk kek minuman. Okey, so dia dah tolak nasi ayam. Lepas tu 176 tadi tolak dengan aiskrim iaitu RM70.40 dan tolakkan juga dengan kek dan minuman. Okey, cuba tolong kirakan untuk saya berapa dapat? RM27.20. RM27.20. Okey, so baki dah belanja, dah beli nasi ayam, dah beli aiskrim, dah beli kek, tinggal RM27.20 daripada 300 tadi. Nak buat apa dengan RM27 ni? Hitung baki wang yang boleh dipulangkan kepada setiap orang. Jadi sebab dia amanah, so ada RM27.20 kat tangan dia. Jadi dia nak pulangkan balik kepada kawan-kawannya seramai 32 orang. So kita akan dapat seorang dapat berapa ringgit? 85 sen. Okey, jawapan awak kena tulis macam ni ya. 0.85 macam ni. Maksudnya seorang akan dapat 85 sen. Puan Hamidah membeli sate daripada sebuah gerai untuk 4 orang anaknya. Ya Allah. 4 orang anaknya nak makan sate. Anak sulung dan anak bungsu masing-masing makan 1/6 dan 0.25. Daripada semua sate, baki sate dikongsi banyak antara 2 orang anak yang lain. Ni anak kecil tak makan banyak lah kot. Dengan setiap orang memakan 18 batang sate. Baki sate dikongsi sama banyak antara 2 orang anaknya yang lain. Dengan setiap orang memakan 14 batang sate. Berapa batang sate kan yang dimakan oleh anak sulung? Soalan ni macam soalan tadi, Aileen, Rina yang pening tadi. Okey, semua jumlahnya tak tahu berapa. Tapi dia akan makan, 4 orang ni memang makan semua sate tu. Bila semua makan, kita kena anggapkan dia satu lah. Semua orang makan, anggapkan satu. Saya buat pembahagian bagi saya nampak. Matematik ni saya suka melakar bagi saya nampak. Ini anak pertama, ini anak kedua, ini anak ketiga, ini anak keempat. Anak pertama dia makan 1/6 daripada jumlah semua sate tu. Yang ni pula anak kedua 0.25 daripada jumlah sate. Anak ketiga keempat ni dia kongsi. Maksudnya lebihan tu, ada lebih atas meja tu, dia bagi sama banyak. Dia bagi sama banyak dan seorang dapat 14 batang sate. Macam mana kita nak kira anak sulung dia ni makan berapa? Jadi tadi semua orang akan habiskan sate tu. Kita akan buat satu. Jumlah semua ialah satu. Jadi saya nak tahu baki yang mana ketiga yang keempat ni dengan cara tolak anak pertama dan juga anak kedua. So dia punya pecahan dia 1 tolakkan dengan anak pertama 1.6, anak kedua 0.25. So akan dapat dengan kalkulator akan dapat 7/12. Maksudnya 7/12 ni dikongsi oleh 2 orang ni. Okey, 7/12 ni dikongsi oleh 2 orang ni. Anak ketiga dengan anak keempat. Okey, 7/12 bersamaan dengan berapa? Jumlah dua-dua ni 28 lah.
Jadi 28 tu kita akan bahagikan dengan 7/12. Jumlahnya bahagikan dengan 7/12, pecahannya. Okey, 28 darabkan dengan 12/7. So nanti awak tekan kalkulator. Ini 7, 14, 28, 3, 4 kan? 4. 28 bagi 7, 4 tau. 4 dan 12 ialah 48. Betul? 48. So maksudnya 48 tu jumlah bilangan satu. Jumlah bilangan satunya ialah 48. Jadi kalau nak dapatkan anak pertama, 1/6 darabkan dengan 48. So akan dapat, potong-potong dapat 8 batang. Anak ketiga, 4 lagi banyak makan rupanya ya. So dapatlah 8 batang. Nanti awak siapkan lah. So Okey. Okey, cikgu. minggu lepas Sampai muka surat mana cikgu? sampai dua page je. 15 Nak buat buku surat berapa sampai berapa? 15 dengan 16 je. Okey, Sebab okey. 17 tu Baik, cikgu. dah masuk bab 2. Bab 2 jangan buat. Minggu depan baru kita nak masuk bab 2. Faktor dan gandaan. So, jadi homework awak hari ni ialah 2 page sahaja. Itu sekali duduk dapat buat tu. Okey. Siapa yang tak faham tu boleh tengok balik. Rajin-rajin ya. Nanti kita jumpa pada 5 April.